Kembali dalam cerita, kalau kita menyambut Hari Kemerdekaan, kalau kita bagaimana untuk kita menzahirkannya, kadang-kadang kita memikirkan bagaimana cara dan juga apa yang dilalui untuk kita mengecapi kemerdekaan. Bukan waktu sekarang mungkin kita dan juga langkah kita sedikit berbeza. Bagaimana untuk kita mempertahankan, memperjuangkan agar kekalnya kemerdekaan di Malaysia. Tetapi sejak berpuluh tahun yang dulu, bagaimana perjalanan kemerdekaan itu berlaku, dan dalam masa yang sama ketika inilah kita harus memahami bagaimana perjuangan itu berlaku agar kita tidak terlupa apa sahaja yang kita lalui ini adalah bermula daripada awalan bagaimana kemerdekaan itu dapat kita perolehi ataupun dapat kita kecapi. Kita bercakap berkaitan dengan masa, tenaga, luka, itu adalah hanya untuk kemerdekaan negara yang terpaksa dilalui oleh pejuang-pejuang terdahulu. Ketika ini kita berjuang untuk menghapuskan COVID-19. Bagaimana sambutan dan juga bagaimana keraian yang kita lalui adalah secara norma baharu ataupun kelaziman baharu. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Wakil Esok Awani Kedah, Abdul Hadi Cik Awang ketika ini, yang dengan lebih lanjut untuk kita bercakap berkaitan ada perkara dan juga cerita penting yang Hadi nak kongsikan dalam cerita hari ini. Silakan Hadi. Okey, San, sebelum itu seperti pagi tadi saya ingin lebih dahulu mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin 63 tahun Malaysia menyambut kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan untuk cerita petang ini sudah pastinya kongsian di Kedah sebelum-sebelum ini sudah pastinya berkenaan ataupun berkait rapat dengan kes-kes aktif COVID-19, bermula dari kes kluster PUI Sibuan Gangga sehinggalah kes terbaru semalam, kes kluster Telaga yang wujud di Kedah. Dan sebelum ini tim ataupun pasukan Awani Kedah agak sibuk dengan membuat liputan berkenaan dengan perintah kawalan pergerakan diperketat secara pentadbiran, terutama bermula di Napoh, kemudian di Sanglang Perlis, dan kini diteruskan di 3 zon di Aman Jaya, iaitu zon Melo, zon Mawar dan juga zon Kenanga. Itu sepanjang bulan kemerdekaan ini, sepanjang bulan 8 agak membuat liputan agak banyak berkenaan dengan isu-isu berkenaan PKPD pentadbiran. Dan untuk slot ataupun cerita-cerita berkenaan kemerdekaan, kami ada berbincang dan akhirnya dapat satu membuat liputan berkenaan dengan perjuangan ataupun pengemanan bekas-bekas tentera ATM yang menceritakan bagaimana perjuangan mereka untuk ketika itu, ketika krisis melawan dengan komunis, ketika era sekitar tahun 1969 sehingga sekitar tahun 1989. Itu tempoh sekitar 20 tahun ketika Malaysia diancam ancaman komunis. Dan berdasarkan permulaan untuk membuat liputan ini diatur menangkan salah seorang bekas tentera itu merupakan seorang pengusaha kedai minuman secara kecil-kecilan di Pekan Rabu, dan kami pergi duduk minum petang di situ, dan beliau menceritakan beliau seorang bekas tentera dan menceritakan antara pengalamannya pernah bertempur dengan pihak komunis dan sebagainya. Itu yang diceritakan, dan kami meminta kepada beliau untuk membuat liputan, dan beliau menjelaskan sebenarnya ada lagi 2-3 orang yang ingin menceritakan berkenaan dengan pengorbanan dan juga tanggungjawab, merasa tanggungjawab mereka untuk mempertahankan negara, memandangkan tema tahun ini adalah Malaysia Prihatin, menunjukkan rasa keprihatinan kita terhadap negara, terutama ketika era-era mereka terdahulu, era-era ketika melawan perjuangan melawan ancaman komunis dan sebagainya, untuk Malaysia kekal aman seperti ketika ini. Dan antara yang ditemubuat adalah Encik Nur Muhammad Lawamiah, antara seorang bekas komando di kem Sungai Udang, dan beliau menjelaskan ketika era pertempuran itu kaki beliau hilang, mengalami kecacatan kekal, hilang sebelah kaki, memandangkan terkena jerangkap samar ketika operasi Gubir 1 dan pada tahun 1978. Dan kita dengarkan sedikit dulu apa yang dikatakan Encik Nur Muhammad Lawamiah. Kerjanya kami bekas tentera ni, yang putus kaki, yang ada yang mata buta, yang cedera, yang tinggal anak-anak bini apa semua, yang jadi balu, yang itulah yang kami nak perjuangkan juga sampai hari ni. Walaupun kami dah berhenti, tapi semangat kami masih kekal lagi. Bagi saya tetap komando tetap. Yang tu yang kita berjuang sampai hari ni, walaupun nilai pencen tu tak overrate, tapi semangat kami masih ada lagi.
Macam saya walaupun putih kaki, tapi masih orang tak ingat kata putih kaki lah. Masih duk ada lagi, seronok. Seronok sebab putih kaki atas perjuangan. Bukan putih kaki atas sebab kejemanan atau kecederaan. Putih kaki saya sebab perjuangan. Untuk menghapuskan musuh-musuh komunis-komunis. Untuk nak sambutkan mereka tak tahu tu supaya aman. Macam mana yang hari ni kita terima lah. Aman, cuma orang tak masalah, tu biasalah. Okey, dan itu tadi antara luahan yang paling menarik saya dengarkan tadi adalah berkenaan dengan walaupun telah lama meninggalkan medan tempur ini, jiwa komando itu masih ada dalam diri Encik Nur Mohamad ini, dan jelasnya beliau mengalami kecacatan, beliau berasa bangga mengalami kecacatan itu kerana cacat itu disebabkan perjuangan beliau terhadap negara Malaysia, bukannya cacat disebabkan apa-apa penyakit dan sebagainya. Jelasnya kecacatan itu membuktikan salah satu pengorbanan atau tanggungjawabnya dalam mempertahankan keamanan dan keharmonian yang dikecapi negara ketika ini. Dan antara cerita Encik Mohamad, dan antara bekas tentera yang kedua ini agak menarik juga. Badan beliau, di belakang badan ditembusi peluru sedalam 6 cm dan mengalami koma selama beberapa hari dan ditempatkan di hospital selama 3 bulan. Dan ketika itu jelas beliau hanya mahu tahu negara Malaysia masih kekal berada dalam keadaan aman, dan beliau antara nasihat beliau agar kita semua menghargai nilai kemerdekaan, nilai perjuangan yang mereka korbankan sejak sekitar 30 tahun lalu. Dan kita dengarkan sedikit apa yang diceritakan berkenaan dengan perjuangan beliau dan juga sedikit nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan kemerdekaan tahun ini. Macam tadi cakap duduk hospital Pulau Pinang 2 tahun, duduk hospital setahun kan. Apa terfikir waktu tu, apa yang duk fikir waktu tu? Di masa ada hospital tu fikir macam-macam lah. Yang pertama, kita mendapat cedera dan kita pun ingat hala masa depan kita lah. Tentu kita pun dah cedera, tak elok berjalan pun orang kata cengek sebelah lah. Sampai sekarang lah. Itu. Yang lain pengalaman saya banyaklah tak dapat dilupakan. Kemudian saya minta harap kepada generasi muda ni tolong ni lah, ingat pada perjuangan orang yang lama-lama dulu lah, dan yang berjuang untuk nak menyelamatkan negeri kita daripada ancaman komunis. Tapi saya ingat yang muda-muda sekarang tak apa ambil berat sangatlah ala-ala semasa ni. Okey, itu tadi Ehsan antara yang dikongsikan dua bekas tentera. Sebenarnya ramai lagi bekas tentera yang menceritakan perkara terbabit, menceritakan dengan pengorbanan, dan dapat kongsikan dalam 10 ke 15 minit petang ini. Dua itu sahaja yang saya dapat kongsikan berkenaan liputan yang saya buat berkenaan sambutan kemerdekaan kali ke-63 tahun ini. Kembali kepada Ehsan. Tapi Hadi, cukup menarik apabila Hadi ceritakan di awal tadi bahawa perkenalan Hadi bersama dengan kedua-dua bekas tentera berkenaan adalah ketika minum ataupun mengopi di gerai dan juga di kedai. Dan ini sesuatu yang memang kebiasaannya wartawan ataupun rakan media lakukan. Mendapat berita itu bukan sahaja menerusi apa yang kita ada di depan komputer dan sebagainya. Boleh Hadi ceritakan dengan lebih lanjut awal perkenalan dengan bekas tentera ini dan mungkin rakan-rakannya yang lain. Okey, Ehsan, sebenarnya awal perkenalan seperti yang saya katakan tadi di kedai-kedai makan, kedai-kedai kecil di sekitar Pekan Rabu itu, Encik Nur Mohamad ini sebenarnya menjual air kelapa dan juga sedikit seperti rojak dan sebagainya. Kami duduk bersama dengan beberapa rakan media dari agensi lain juga duduk makan di kawasan itu, dan jelas beliau kami duduk di situ dan bercerita mengenai kemerdekaan negara dan mengenai liputan yang kami akan buat susulan ada permintaan berkenaan nak dibuat liputan berkenaan dengan kemerdekaan negara. Dan ketika duduk di situ kami bersembang tentang macam mana nak buat liputan kemerdekaan dan sebagainya. Dia datang dan dia menceritakan dia terlibat dalam operasi Gubir dan kakinya patah. Beliau membuka sedikit tempat yang kakinya patah, kaki palsunya itu, dan menunjukkan kepada kami berkenaan apa yang kaki beliau hilang itu. Dan sudah pastinya itu menunjukkan kepada kami
tahap pengorbanan beliau dan kami ada bertanyakan beliau untuk membuat liputan hari tersebut dan beliau menjelaskan sebenarnya ada lagi ramai bekas tentera yang menghadapi nasib yang sama sepertinya dan itu jelasnya akan boleh dibuat liputan pada hari-hari kemudian dan beliau akan mengumpulkan beberapa orang rakan-rakannya yang lain untuk kita kemaskan cerita untuk membagi satu laporan yang lengkap berkenaan dengan pengorbanan dia. Itu saja, Hasan. Hadi, kalau kita membuat liputan dan kita berjumpa dengan responden kita, pastinya ada perkara-perkara yang mungkin kita tidak sampaikan secara total menerusi siaran televisyen dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang wartawan, Hadi, bila mendengar cerita-cerita seperti ini, ya Hadi, generasi wartawan yang muda, dalam masa yang sama mendengar cerita-cerita daripada mungkin mereka yang veteran dan lebih senior dan juga perjuangan itu dibawa sehingga ke hari ini, apa yang Hadi rasakan selaku orang muda apabila mendengar cerita-cerita kesusahan, pengorbanan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang terdahulu ini, Hadi? Okey, Ustaz, sebenarnya dari awal perkenalan itu mereka menjelaskan apa yang penting, apa yang terletak pada nombor satu dalam diri mereka adalah berkenaan dengan apa yang mereka boleh buat pada negara kita, apa pengorbanan yang mereka boleh lakukan terhadap negara kita. Itu antara kesan yang mendalam yang ditinggalkan kata kesan pada diri saya, menunjukkan rasa tanggungjawab itu amat menebar dalam kalangan mereka dan mereka banyak menjelaskan golongan muda ketika ini banyak yang tidak mengambil endah berkenaan dengan kemerdekaan negara, banyak bersukaria dan sebagainya, tidak memikirkan pengorbanan mereka satu ketika dahulu. Dan antara word yang terkesan juga adalah mereka menjelaskan memandangkan kali ini kita menghadapi tempoh PKP, PKPP, kita melawan satu perkara yang tidak nampak pada mata kasar, tetapi mereka dahulu melawan satu perkara yang nampak pada mata kasar. Dan ketika dahulu untuk menang pertarungan dengan musuh adalah melalui berperang, dan ketika ini untuk menang dengan musuh iaitu COVID-19 adalah dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan pihak berkuasa, sama ada duduk di rumah, mematuhi peraturan normal baru, kebiasaan baru, ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan pihak MKN dan juga pihak KKM. Itu antara kesan yang agak mendalam yang ditinggalkan kepada saya berkenaan menangkan kita saban hari membuat liputan, kadang-kadang terlanggar sedikit SOP, kadang-kadang termasuk tempat-tempat yang tidak diperlukan, dan perkara terbabit agak meninggalkan kesan kepada saya memandangkan mereka terdahulu melawan musuh yang nyata. Senjata yang digunakan adalah senjata mengenai pistol, senapan dan sebagainya. Ketika ini senjata yang kita gunakan adalah info yang tepat yang harus disalurkan kepada penonton-penonton ternama penonton Astro Awani untuk mereka dapat maklumat yang lengkap, untuk mereka patuhi segala apa yang ingin disampaikan pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa sebenarnya, Ihsan. Hadi, mungkin secara ringkas dalam 30 saat, bagaimana tadi saya dah tanyakan kepada Haris Ashraf, apa bentuk apresiasi ataupun ekspresi yang boleh diterjemahkan oleh Hadi ketika bulan kemerdekaan setiap tahun? Apa yang Hadi buat? Sebenarnya apa yang dibuat sebenarnya setiap tahun, walaupun kecil perkara, pastinya pemasangan bendera pada kenderaan itu adalah satu kewajipan tiap tahun. Bendera tahun lepas sebenarnya hilang dan tahun ini saya membeli bendera kecil baru untuk dipasangkan pada kereta yang saya naiki, kenderaan yang saya naiki, dan di rumah sudah pastinya ada satu bendera besar, bendera Malaysia satu dan bendera Kedah satu untuk dipasang, menunjukkan kita sebenarnya masih sayang, kita sebenarnya ada rasa kecintaan, ada rasa prihatin, selaras dengan tema Malaysia Prihatin, ada rasa itu, ada rasa tanggungjawab untuk ditonjolkan sedikit untuk membuktikan rasa sayang kita kepada negara, Ihsan. Baik, terima kasih Hadi atas laporan dan juga penceritaan itu tadi. Pastinya dalam momen kemerdekaan ini, kita pastikan kita sentiasa berada dalam keprihatinan sesuai dengan Malaysia Prihatin, dan juga kita kena tahu dan juga kita kena sedar bahawa Malaysiaku kita selamat bersama. Perjuangan kita bukan seorang tetapi melibatkan keseluruhan masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Apapun yang berlaku, perjuangan kita terdahulu, perjuangan kita sekarang, kita harus kekalkan dan memastikan Malaysia terus merdeka untuk sekarang dan juga untuk masa-masa akan datang. Sekian dulu, selamat Hari Kebangsaan 2020 kepada anda semua. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.